Yang Berhormat Menteri, kalau nak jawab cara bertulis pun boleh. Terima kasih, Speaker. Saya jawab secara lisan lah. Boleh jawab? Tadi. Boleh jawab. Apakah status terkini ancaman boikot minyak sawit negara oleh kumpulan Eropah, China, India yang telah dilakukan ketika Kerajaan Pakatan Harapan dahulu? Dan yang penting sekali ialah saya nak tanya apakah pendirian kerajaan sekarang tentang bantuan tanam semula sawit yang telah ditarik semula oleh kerajaan PH yang menjadikan bantuan itu sebagai pinjaman 2% kepada penanaman sawit. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Jelebu. Pertama sekali tentang pasaran di Eropah. Kita berhadapan dengan kempen yang agresif daripada Eropah. Tetapi strategi yang saya ambil ialah tidak hanya mengambil pendekatan defensif, hanya mempertahankan diri, tapi juga tindakan yang ofensif. Mana ofensif ialah pertama sekali kita menceritakan dan kita wawarkan kebaikan dan manfaat yang ada pada minyak sawit kita tu. Antaranya saya bincang di peringkat antarabangsa untuk kita menaja beberapa profesor di bidang ini untuk membuat kajian tentang kebaikan bagi minyak sawit dan dijadikan sebagai jurucakap kita di peringkat antarabangsa menerusi kajian yang mereka laksanakan. Juga di peringkat Malaysia, kita telah bawa satu keputusan di peringkat kabinet, iaitu kita bawa ke sini ke mahkamah. Kita bawa ke sini untuk perbincangan di peringkat WTO menerusi mekanisme penyelesaian pertikaian DSM. Yang mana kita sedang wujudkan sekarang ini tim perundangan untuk kita bawa ke sini sebagai support kita kepada Indonesia yang telah lebih awal mendahului kita membawa ke sini ke peringkat WTO. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Ya. Simpan Dah banyak sangat orang Johor, boleh? Sebagai orang Melaka. Orang Kelantan. Bagi orang Melaka. Tak tahu kan Negeri Sembilan. Kalau kerai. Suara orang Melaka saya tak dengar. Nantilah. Terima kasih. Timbalan Petua. Nanti saya belanja asam pedas. Asam pedas Johor Masih Yang Berhormat Menteri, antara permasalahan yang signifikan di dalam ikhtiar kita untuk memasarkan minyak sawit, terutama ke Eropah, adalah isu 3MCPD. Saya dimaklumkan bahawa ini, walaupun terdapat konsensus di kalangan negara-negara pengeluar, bahawa 3MCPD ini bersifat discriminatory dengan izin, tapi saya ingin tahu kenapa Malaysia baru-baru ini tarik diri daripada pendirian itu. Dan bagaimana pula dengan kempen Love My Palm Oil campaign yang kita laksanakan? Adakah ini tidak diteruskan oleh kerajaan sekarang? Terima kasih. Berhubung dengan kempen Sayangi Sawitku, saya telah bergerak untuk mengubah kempen itu kepada yang lebih baik, insya-Allah, namanya iaitu Sawit Anugerah Tuhan. Itu pendekatan saya untuk sepanjang saya menjadi menteri. Yang kedua, berhubung dengan isu 3MCPD, perkara ini sedang kita bincang di peringkat industri kerana ada permintaan untuk mereka dibenarkan untuk mengambil dua level untuk kepentingan pemasaran sawit mereka di peringkat Eropah. Itu dalam perbincangan kita, insya-Allah. Terima kasih. Menteri, Ketua, industri penting untuk orang Johor. Pendek je. Pendek. Soalan pendek. Soalan. Okey. Terima kasih Tuan Ketua. Berkaitan dengan lobi anti sawit di Eropah, saya kira kalau kita lihat kepada naratif yang digunakan ialah lebih kepada environment ataupun alam sekitar. Jadi kempen mereka bukannya kerana minyak sawit tidak berkhasiat ataupun tidak ada kajian tentang kelebihannya. Isunya ialah berkaitan dengan alam sekitar, pembakaran kawasan hutan untuk penanaman sawit. Jadi saya kira di situ kalau kita tersalah mengambil naratif, melawan counter naratif, saya rasa itu tidak akan memberikan kesan. Soalan saya, apakah di sana ada usaha sama di antara kementerian Yang Berhormat Menteri dengan Kementerian Mewah dan juga mungkin dengan MOSTI dalam kita memastikan apabila kita melakukan counter lobby ataupun counter naratif, kita benar-benar mengikuti naratif yang sebenar, memperkatakan tentang isu yang sebenar. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, kalau nak jawab cara bertulis pun boleh. Terima kasih, Speaker. Saya jawab secara lisan lah. Boleh jawab? Boleh jawab. Pertama sekali, dalam strategi, kita tidak boleh hanya mengikut arus kehendak daripada orang yang menentang kita. Membincangkan hanya di peringkat kemampanan dan juga peringkat lestari. Kerana itu kita buat naratif yang kedua.
iaitu bahawa ini adalah anugerah Tuhan, bahan makanan yang terbaik untuk dunia. Maka dikala mana kita menceritakan kebaikan ini, maka kehendak ataupun lobi di peringkat Eropah yang sebenarnya mensasarkan untuk meningkatkan minyak mereka, minyak soya dan sebagainya, akan terkebelakang automatically. Yang kedua, di peringkat kemampanan atau di peringkat environmental ini, itu sudah ada MSPO yang telah kita gerakkan dan kita jadikan compulsory untuk semua para pekebun kecil, termasuk pekebun kecil, untuk dijadikan compulsory pada mereka bermula 1 Januari 2020. Artinya di peringkat kita telah dilaksanakan. Tinggal lagi naratif kedua kita kena bawa. Ini strategi yang saya bawa insya-Allah. Terima kasih.